tajuk hari ni pun dicadangkan oleh kita punya member-member kita kan. Betul. Kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan kita ni untuk bertanya soalan-soalan apa yang rasa keraguan kan, apa yang halangan-halangan. Tak ada ni banyak tanya tau, tapi Sil tak ada. Itu yang aku geram. Sil dia biasa-biasa je, tanya banyak. Aduh, tak, dia bermula dia bertanya. Dulu aku ni seorang yang suka hands on. Maksud dia hands on apa? Masuk kelas aku tak nak dulu. Masa awal-awal aku buat rent, aku tak nak dengar kelas waktu tu. Aduh, bosan siut. Dia bagi aku video tu, so aku tengok dah lah gelapnya. Dengan suara kejap hilang, kejap timbul. Habis kau belajar dari mana-mana? Kau tak masuk kelas? Style aku suka buat scene, jalan dulu, baru lalui. Ada masalah, aku tanya. Ada masalah, aku tanya. Itu kau nak terberak baru cari lubang namanya. Waktu tu aku tanya aku punya leader lah, Muiz. Leader? Belum Newton. Harap dia tengok episod ni. Gila pusing. Kita nak potong ke tak? Nak potong ke tak? Tak payah potong. Tak payah potong. Biar nampak tak apa. Kau kasar betul dia. Tapi dalam hidup ni kita ada pilihan. Macam dalam jangan buat kesimpulan dulu. Relax dulu. Tanya. Sabarlah, kau potong awal sangat. Dalam hidup ni kita ada pilihan. Aku tengah kena kan kau buat kesimpulan dah. Tak, macam dalam kes kita ni, harta pusaka ni. Kita boleh memilih untuk kita memudahkan, boleh memilih untuk kita menyusahkan. Jadinya bagi akulah kan, dia sebenarnya banyak kisah-kisah yang complicated bila melibatkan harta ni. Puan, saya nak tanya jugalah. Orang non-Muslim macam ni ke? Ada faraid ke? Oh, iyalah. Okey, biasanya orang non-Muslim dia lebih bersikap terbuka sebab mereka boleh buat wasiat. Wasiat dia tak samalah macam kita. Wasiat dia sama juga konsepnya, bagi harta tetapi dia unlimited. So biasanya non-Muslim bila seorang tu dia nak bagi harta dia kepada waris dia atau siapa-siapa saja, dia guna konsep will lah. Betul. Maksudnya sebelum dia mati lagi aku nak bagi kat anak aku ni. Tetapi kalau dia tidak ada wasiat, maka ikut undang-undang civil lah. Tak tahulah, mungkin ini kes yang kita hadap ni, kita berjumpa dengan sesama Muslim kan? Tapi jarang sangat-sangat kita jumpa kes owner non-Muslim nak jual rumah ada masalah pusaka. Betul, memang jarang. Betul. Kan? Jarang, tak ada bergaduh. Kan? Kita je bergaduh. Tapi bila kita renung balik, kita renung balik kan, siapa yang lebih Muslim daripada Muslim ni? Faham tak? Saya amat yakin lah. Aku amat yakin. Saya amat yakin. Keempat sial. Saya begitu yakin Islam ni satu agama yang dah syumul, dah cukup, dah komplit dah. Apa ayat kau tadi? Sumul. Syulah kau pergilah kelas agama. Also semaya jemaah kau tak pergi. Jumaat tuang. Agama yang dah komplit. Faham tak? Oh, okey. Puan pun tak faham tadi kan? Faham. Agama yang dah komplit, yang dah ada dah susuk atur dia, faraidnya cukup, everything, semua pembahagian dah ada dah, peraturan dan aturan dia. Tinggal ikut saja. Tapi malangnya bila kita on field, kita jumpa masalah ni di kalangan kita juga. Betul. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Kadang-kadang ni pengaruh TV je. Benda ni terjadi pengaruh TV. Dia sebenarnya bagi akulah. Dia terletak kepada kurang pengetahuan kita. Daripada skor rendah lagi kita dah cerita pasal halak semua. Tapi kenapa kita pertelikahan ni mesti berlaku? Mungkin satunya pendedahan tu tidak betul-betul menyeluruh. Kan? Jarang kita ada topik-topik macam ni, ataupun ada tapi sesi tu dia jadi sugul, jadi tak best, jadi tak menarik. Betul. Faham tak? Dan yang kena hadapnya biasanya kita as a rent ni. Betul. Sebab tu saya cakap tadi, sebenarnya pusaka ni dia senang, mudah. Yang merumitkan adalah manusia itu sendiri. Betul. Sebab apa? Sebab dengki macam tadi kata kan, tak puas hati. Bila ada sifat-sifat macam tu dalam diri manusia, so memang susahlah untuk kita uruskan suatu hal. Dia sebenarnya banyak tau kes. Dia sebenarnya kembali kepada asas lah sebenarnya. Kita ni sebagai orang Islam sebenarnya kena lebih terbuka dari sudut pembagian harta dan sebagainya. Jangan terlalu sangat nakkan harta dan sebagainya. Ada berkaitan dengan kubur tengah merah lah, datanya bicara pasal harta lah. Itu bagi aku dia orang tu kurang kefahaman sebenarnya. Betul. Patutnya buat time senang tu buat. Dia sebenarnya sebelum meninggal dah kena buat. Dah kena buat. Lebih betul. mudah. Betul kan? Dah kena buat kan. Bila meninggal tu dia dah lebih teratur. Dah tak ada berlapis-lapis tadi. Kematian berlapis-lapis. Tapi saya nak bagi cadangan lah, especially
pada kita semua kan. Yang menjadi masalah peguam lah selain daripada pertikaian tadi adalah dari segi dokumen. Sebab saya percaya ramai dekat luar sana dia ada harta tapi dia tak kumpulkan harta dia. Betul lah. Menyebabkan waris-waris dia tak tahulah ayah saya harta kat mana. Jangan kata dah mati. Sebelum mati pun dia tak jaga dokumen tu. Betul. Puas ni kami ni ejen-ejen nak minta. Bila minta dokumen tak ada kan. Dah terpaksa buat land search, geran semua hilang. Geran eliminate, nak kena apply balik. Kena letak dalam satu dokumen lah puan untuk mudahkan warisan. Ni mengimbau kembali kes kita boleh ingat tak? Kes kita jual rumah dekat, kita kes banyak je, kita bukan macam Nas, kes sikit. kes kita yang kita jual rumah dekat Puncak Alam, yang owner dia Chinese, buyer kau Melayu. Kau semua kes kau lupa. Aku lupa, aku banyak sangat. Tapi menariknya Chinese man ni dia bila kita datang rumah dia, complete satu dokumen, satu file, semua ada dalam tu. Dengan SMP dia, dengan loan agreement dia, dengan title dia, dengan dia punya utility bill, indah water bill, semua ada. Dia keluarkan file, okey ni, you semua boleh ambil. Silap gambar ada selfie dengan rent dulu pun ada tu. Mungkin booking form dia rumah tu ada lagi. Receipt booking 500 pun ada lagi. Ada lagi, betul. Orang ni memang teratur sikit orang. So ambil kesempatan ni. Kalau Melayu kau tanya, bang, dokumen dah kena banjir bang. Akil yang paling teruk, dokumen dah kena kencing kucing. Aku tak boleh lah dia. Topik yang menarik juga, especially property yang masih lagi master title. Betul. Title habis lah. Master title kalau tak ada waris-waris, kalau waktu hidup pun tak jumpa, apatah lagi dah meninggal dunia kan. Master title ni tuan-tuan, ianya property yang masih belum lagi atas nama pemilik tersebut. Betul pada ayat tu. Betul kan? Belum ayat dipecah mudah dia bahagi. Geran tadi belum dipecah bahagi lagi. Kan dia masih lagi geran besar kita panggil. Betul. Master title. Dia berbeza dengan Master of Puppet Master of Puppet dia lain. Itu lagu Metallica. Kau tak tahu kan? Aku tak tahu. Tak apa. Aku lah. Jadi okey, kita kembali kepada kita punya penonton. Mungkin ada penonton kita nak bertanyakan soalan. Siapa nak tanya cepat? Silakan. Ril. Ambil peluang. Nas, soalan Nas, tolong. Nas, kau ada soalan Nas? Nas banyak soalan aku tahu. Dia yang minta kita buat sesi ni, harta pusaka kalau tidak urus menjadi saka. Okay. Soalan dia tadi saya ulang. Dah dapat perintah jualan tapi tiba-tiba bank tak bagi jual, betul tak? Betul. Dari segi proses tadi dah salah sebenarnya. Sebenarnya untuk dapatkan perintah jualan, kita kena ada buyer terlebih dahulu. Sign SMP baru kita dapatkan perintah jualan. Bukan owner dia kata dah siap-siap dapat perintah jualan. Dia tidak ada konsep macam tu. So sebab apa? Dalam perintah jualan kita nak bagi tahu harta ini hendak dijual kepada siapa. So kalau kita tak ada nama penerima pembeli tadi, macam mana mahkamah atau nak buat keputusan untuk jual, atau macam mana pihak bank nak teruskan jualan tadi sedangkan tidak ada dokumen tersebut. Menunjukkan bahawa penjualan dibenarkan kepada pihak pembeli. Sign SMP dulu. SMP dulu baru dapatkan perintah mahkamah. Maksudnya kena lalu SMP dulu baru dapatkan perintah jualan. Ya, betul. So step sudah salah. Macam saya katalah, syarat yang perlu dinyatakan di dekat dalam SMP adalah untuk pihak peguam dapatkan perintah mahkamah bagi perintah jualan kan. So kalau dia kata proses di peringkat mana, cuba tengok tempoh masa tu berapa lama. So biasanya peguam akan letak 2 ke 3 bulan untuk proses mendapatkan perintah jualan. So kalau dia kata sampai mana, so maksudnya masih lagi proses untuk mendapatkan perintah jualan. So biasanya lepas sign agreement kita ada consent, betul tak? Contoh ada consent. So maksudnya consent tu perintah jualan kena dapat dulu, baru kita akan dapatkan consent untuk state consent tadi. Surat kebenaran untuk jual beli daripada pejabat tanah kan. Itu consent di pejabat tanah. Tapi yang sekarang ni kita akan dapatkan perintah jualan dulu, baru kita akan dapatkan consent di pejabat tanah. Sebelum perintah jualan tu dah mestinya ada buyer sign SMP. Betul, pentadbir yang sign. Pentadbir yang sign. Okey. Untuk jadikan dia pentadbir, dia kena lalu pusaka tadi. Betul, lantik pentadbir terlebih dahulu. Pentadbir, okey. Alright. Yang POC itu sekiranya geran tersebut telah dikeluarkan, geran individu dah ada tapi masih lagi nama pemaju. Contoh, dalam kes kita ni contoh, pada asalnya si mati tadi dia beli harta tersebut under master title. Bila dia meninggal, strata title dah ada. Okey, so apa yang sepatutnya kita buat?
So apa yang berlaku, kita akan advise klien tadi, waris tadi, lantik pentadbir. Pentadbir kena uruskan POT dan POC. POT itu adalah perfection of transfer dan perfection of charge untuk masukkan nama pentadbir di dalam geran tadi. So kita buat perfect dulu, kemudian barulah kita uruskan untuk yang pusaka tadi itulah. Clear tak? Yalah. So POT, Yalah. POC, dia punya keyword dia adalah master title. Betul? Master title. POT kita recall balik. POT perfection of transfer daripada master title ke individual title. Betul. POC perfection of charge daripada nama si mati tadi. Dia pergi nama si mati. Dia buat pinjaman dengan pihak bank, nama bank didaftarkan di dalam geran. Faham. Nama bank yang didaftarkan dalam geran, dia nak tukar kepada nama pentadbir. Betul. Okey, dah faham. Lama aku buat Ren. Ini baru aku faham betul-betul. Kalau perfection of charge tu maksudnya contohlah MRTT dia tak cover full. Tak boleh dapat dekat, maksudnya waris dia still kena bayar lagi. So macam mana? So sebenarnya bila harta tersebut, bila seorang tu meninggal, harta tersebut dia tidak ada cover insurans, memang waris-waris wajib untuk bayar. Jadi tak berlakulah perfection of transfer. Boleh perfection of transfer dan charge tu boleh diuruskan tanpa kita selesaikan dulu pinjaman. Tak semestinya kena settlekan dulu. Boleh buat macam jugalah. kita biasa kalau orang tu hidup kan, kalau dia geran strata dah ada, dia boleh je masukkan nama dia. Masukkan nama bank dekat dalam geran. Sebab dia bank pun nak secure, nak protect part dia lah. Apa-apa harta, sama ada harta tersebut dah habis hutang ke, belum habis hutang ke, sama ada rumah ke, kereta ke, segala harta-harta si mati, peninggalan dia, so kita panggil harta pusaka. Hutang pun sekali. Hutang pun termasuk dengan harta pusaka. Dia wariskan hutang. Sebab tu kalau kata ada takaful kan, contohnya dia ambil takaful insurans tadi di luar. Hibah tu. Hibah takaful. Kalau sekiranya contoh 500,000, so settlekanlah hutang dia dulu. Contoh rumah kan, rumah ada hutang lagi dengan bank, settlekan dulu. So barulah dia bahagi-bahagikan kepada faraid tadi. Sebab biasanya kalau harta tu masih lagi ada hutang, orang tak nak. Memang tak nak Kan? Saya pun tak nak. Dia kena serve hutang tu. Tu bukan harta, belum harta kita lagi tu kalau hutang. Tu warisi hutang. Warisi hutang lah. Warisi harta, warisi hutang. Hutang boleh diwarisi, harta boleh diwarisi. Iman je tak boleh. Jangan main-main. Jadi sikit Kau siapa tu? Kau nak kena dengan aku tadi kan? So dari segi liability tu memang betul lah, si isteri tadi kena menanggunglah bayaran bulanan dengan pihak bank. Sebab kalau tak bayar lebih daripada 3 bulan, bank ada hak untuk melelong harta tadi. Betul. So jadi untuk proses, sepanjang proses pihak ejen nak dapatkan pembeli tadi, maka memang nak atau tidak, waris dia, isteri dia kena buat bayaran dengan pihak bank. So sehingga dapat pembeli. Dan selepas dapat pembeli, nak dapat loan, so ambil lagi proses. So bagi saya, untuk you all punya part tadi, ambillah masa sekurang-kurangnya 6 bulan. Bagi tahu dekat klien, ambil masa 6 bulan untuk dapatkan buyer sehingga loan lulus. Contoh kan. So untuk dapatkan buyer ambil masa. Dan sekiranya dah ada buyer dan lulus, so proses yang kita ambil untuk dapatkan surat kuasa mentadbir, biasanya kalau melalui peguam 3 bulan. Kita bagi maksimum 3 bulan lah. 3 bulan belum sign lagi. Sebab kita kena lantik pentadbir terlebih dahulu. Tetapi kalau kita advise dia awal, sebelum dapat buyer, boleh juga. Tapi bergantung pada klien. Kerana dia tak ada duit. Betul tak? Dia nak tunggu ada buyer. Nanti kalau kita dah buat awal, macam mana? Dia nak bayar. So biasanya kita akan betul dah ada buyer pun loan dah lulus, dan baru kita akan lantik pentadbir. So dia sebagai pentadbir, prosesnya ambil masa 3 bulan. Itu paling cepat tu 3 bulan? Betul. So 3 bulan paling cepat. So bermaksud sekurang-kurangnya kita bagi tahu dia lah, mungkin ambil masa dalam 10 bulan atau setahun untuk dia standby duit dia untuk bayar bulanan bank. Tapi dari segi pihak peguam, bila dia dah lantik pentadbir dan tempoh 3 bulan tadi, sign SMP, dia ikut macam proses macam biasa. 3 bulan sekiranya kita nak dapatkan perintah jualan, plus lagi 3 bulan pertama untuk lantik pentadbir. Kemudian selepas SMP 3 bulan lagi untuk dapatkan perintah jualan. So seterusnya kalau rumah tu ada konsen, tambah lagi 3 bulan. So kemudian 3 bulan lagi. So sekurang-kurangnya
9 ke 12 bulan. Last dia kata lelong je lah. Baik lelong aja. Sampai 12 bulan nak kena tunggu. Tapi Bil, hidup ni memang keras. Keras. Tak boleh buat apa. Macam kita faham tau, kadang klien tak ada duit. So dia mengharapkan duit daripada harta pusaka tadi untuk jual. So kita tak ada masalah. Memang kita sangguplah kita tunggu, kita advancekan, kadang cukai tanah, cukai pintu, JMB pun kita tolong advancekan. Sebab kita kesian, kalau tak macam dia nak uruskan. Dia pun tak ada duit, nak tunggu akhir sekali baru tolak. Tak apa. Yang penting kita kadang ada duty lah, tanggungjawab kita dengan masyarakat sebenarnya. Yelah, betul lah tu. Berbalik kepada sikap manusia. Betul. Tetapi saya suka ingatkan kepada semua, kalau ada kes macam ni kita kena educate buyer. Sebab buyer ni dia selalu ingat dia dah sign SMP, dia boleh dapat kunci, dia boleh dapat rumah cepat. Padahal lama lagi tu. Betul. Jadi kita kena terangkan, okey kes ni kes pusaka, sanggup tak tunggu proses dia ambil masa. So kalau dia kata sanggup, okey, dan kita proceed. Jangan di tengah-tengah dia cancel pula. Saya dah tunggu lama tak jadilah. Sebab memang proses ambil masa. Tapi kalau dia cancel tu, kita boleh tak terms tak? Memang dia kena bayar something ke apa ke? So kalau cancel, deposit burn lah. Kalau memang melebihi daripada tempoh, kita dah bagi tahu okey setahun. Tapi setahun tak settle pun lagi. So maksudnya buyer ada right untuk terminate. So kena refund lah balik. Deposit kena refund. Tapi kalau dia cancel dan tempoh masa kita, so duit tadi burn. Buyer pula meninggal. Kau ni dah tak ada kerja lain. Bagus lah soalan Soalan menarik. Tak, bagus. Yelah, dia dah beli. Dia dalam tempoh dia menunggu meninggal. Itu yang kematian berlapis. Ada. Soalan tu menarik. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya buyer meninggal pula, so sebenarnya kalau kita tengok perjanjian jual beli, SMP tu terikat kepada waris-waris. So jadi waris-waris kena teruskan jual beli tadi. Kalau waris start pembeli tadi, bukan cancel bukan cancel, dia tak terminate secara automatik. Dia terikat. Sama juga kalau penjual meninggal, tengah sign SMP hidup lagi, tengah-tengah meninggal, so waris kena teruskan. Sama juga pembeli. Dia ada pilihan tak? Wajib teruskan ataupun boleh? Wajib. Waris tak mampu bayar? Kalau dia tak mampu, dia cancel, so burn duit dia deposit. Burn je lah deposit tu. Daripada waris kena bayar bulan-bulan. Ya, itulah soalannya. Syaril, nak tanya? Ada lagi soalan? Itu nak kena 6 bulan tu nak susun soalan. Orang selalu susun klaim, bukan susun soalan. Engkau ni, itulah masalah kau. Soalan pun nak susun. Teruskan. Klaim tak nak susun. Ini mampus ni. Ini mampus ni. Betul lah dia susun. Patut nak susun tadi. Patut lah. Wan, ini minum bukan je lah kat bawah kan dia nanti. Tak payah jawab lah. Nah, ini bukan susun soalan. Ini susun kematian. Banyak. Aduh, banyak betul yang mati. Okey, tak apa Rel. Teruskan, dia nak tanya. Bagus dia tanya. Bagus. Okey. Berkenaan dengan susunan waris ni, saya rasa sebaiknya kita panggil peguam syariah lah berkenaan dengan faraid. Tetapi kalau tanya saya berkenaan dengan proses, okey, kita sebenarnya kalau kita dah tahu dah waktu kita nak buat jual beli tadi, siapa yang meninggal, kita minta siap-siap waris kepada yang meninggal tadi buat urusan pusaka, lantik pentadbir. Contohlah penama kedua meninggal kan. Lepas tu dia ada anak meninggal lagi. Kan dia ada 2 kan? Maksudnya kematian berlapis. Ialah 3 nama, nama kedua meninggal. Ada anak. Dia ada anak dia meninggal anak juga. Meninggal. So jadi kita minta kedua-dua tadi buat surat kuasa untuk mentadbir. So kena ada 2 pentadbir kat situ. Satu pentadbir yang nama kedua, satu pentadbir pada anak yang tadi. Anak dia yang meninggal. Contoh anak sulung tu dia ada family kan. Kena buat juga. So jadi semua kena tanda tangan untuk bersetuju untuk jual. Sekiranya nak jual. So mesti ada. Maksudnya semasa kita sign agreement, pastikan semua orang hidup atau kalau meninggal mesti ada pentadbir. Pentadbir yang kena sign. Itu dia punya keyword dia. So tadi berbalik kepada Puan Safia kata awal-awal tadi, elakkan daripada kematian berlapis. Betul. Tapi kadang-kadang perkara ni tidak dapat dijangka. Betul kan? Mana kita nak tahu kematian. Mati ni. Satu lagi, kalau nak tahu berkenaan dengan pembahagian faraid, boleh pergi ke Majlis Agama Islam dapatkan CJ Faraid. Macam mana caranya? Ulang sekali lagi. Kalau nak tahu pembahagian pembahagian faraid tadi, okey. boleh dapatkan di Majlis Agama Islam
dapatkan CJ Faraid. Kita namakanlah si mati meninggal ada dia punya waris-waris. So nanti akan keluarlah sijil CJ Faraid kepada waris-waris berapa bahagian, 1/2 ke 1/5 Free. ke. Itu kena pergi pejabat agama lah. Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam minta dia buatkan. Ya, betul. Apa term saya? CJ Faraid. Sijil Faraid. CJ Faraid. Oi, first time dengar Sijil Faraid ni. Satu lagi saya nak share dengan anda semua. Okey. Selain daripada wasiat dan hibah kan terkeluar daripada faraid kan, ada satu lagi. So perempuan suka sebenarnya benda ni. Apa tu? Oh, Lelaki harta pun sepencarian. terpakai. Ya. Hai. Kita dah kahwin. Mestilah tahu harta sepencarian. Harta sepencarian dia terkeluar daripada faraid. Oh, dia terkeluar daripada faraid. Betul. So maksudnya kita akan settlekan wasiat, settlekan hibah, harta sepencarian terlebih dahulu. Last kali barulah faraid. Saya ada kes. Ni ada Hai. kes. Pasal harta sepencarian ni aku ada kes. Bini nombor apa? Okey, ni cerita dia. Husband rumah kat Puncak Alam saya jual. Husband takut brother tu tahulah saya cerita ni. Tak apa. Tak. Dia dah tahu. Jangan Ini sebut bukan nama. kisah sebenar. Bukan kisah sebenar lah cerita. Okey. Husband beli rumah sebelum kahwin. Okey, dah kahwin dengan seorang perempuan. Nama tak ada dalam SMP tau. Perempuan ni tak ada dalam SMP. Bercerai. Kahwin baru. Lepas tu nak jual. Rumah tu nak jual tau. Isteri yang lama tu, ex tu tuntut. Okey. Based on saya tahu, apabila walaupun dia tak ada nama dalam SMP, ada lawyer kata kalau dia dah duduk bersama lebih daripada 7 tahun, dia boleh claim 30% daripada harta tersebut. Adakah betul atau macam mana? Okey, sebenarnya konsep harta sepencarian ni adalah harta yang dibeli semasa dalam tempoh perkahwinan. Nikah lah maksudnya lepas nikah. Harta yang Dibeli dalam tempoh perkahwinan. apa saja harta. Betul. So contohnya dia beli sebelum kahwin. Kemudian harta tersebut sepatutnya tak boleh dituntut kecuali isteri tadi ada contribution kepada rumah tadi, contoh dia buat renovation. So dia kena kemukakan resit. Berkenaan dengan pembahagian tadi, mahkamah syariah, hakim mahkamah syariah yang akan tentukan berapa persen yang sepatutnya dapat. Nama tak ada dalam SMP. Boleh tuntut lah. Nama tak Boleh ada. tuntut kalau ada contribution. Contribution tu dari segi apa? Tenaga ke? Mop lantai ke apa? Perlu dibuktikan kan? Perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan. Maksudnya contoh tadi, aku susah-susah renovate. Aku yang beli kipas ni macam tu lah. Ini kipas mahal ni. Receipt dia receipt. Kita kena minta receipt. Receipt kena sediakan. Betul. Tetapi harta sepencarian ni sebenarnya dia boleh, biasa kita ingat bila berlaku perceraian kan. Tapi sebenarnya kematian pun boleh. So maksud isteri tadi dia tahu harta tersebut dibeli bersama, so dia akan minta tuntut dulu 50%. So 50% bahagian dia isteri, 50% kepada faraid. Maksudnya ditolak kepada faraid lah. Bahagian suami tadi. Sebab tu saya kata terkeluar. So yang bahagian ni dia boleh dapat dulu. So kemudian selebihnya adalah bahagian faraid. Tapi rumah je, walaupun kau beli rumah lepas kau kahwin kau beli rumah SMP tak ada nama wife kau, dia tetap harta sepencarian, betul? Kan? Lepas kahwin lah. Walaupun SMP tu tak ada nama wife. Betul, itu tepat. Betul So isteri boleh tuntut lah. Boleh tuntut. Kadang-kadang banyak lelaki kat luar sana kan berpisah, kadang-kadang keluar daripada mahkamah syariah tu berlaku ketidakpuashatian. Yang mana ini kes baru ni, kes baru ni. yang mana mahkamah macam tidak memberikan satu pembahagian yang adil. Kan? Dia dari sudut amount lah, contohlah ada kes A dengan B bercerai. Bila bawa kepada mahkamah, harta nafkah hanya dituntut RM300. Walhal anak 5 orang. 5 orang sekolah. RM300 yang mahkamah perintahkan untuk bayar. Jadi tertanya-tanyalah sebenarnya. Sebenarnya adil ni very subjektif. Tetapi apabila mahkamah dah keluarkan perintah, maka kita perlu menghormati. So kalau kita tidak berpuas hati, kita boleh merayu. Boleh merayu lah. Boleh merayu. Bukan memberontak lah. Bukan memberontak. Yalah tak. Saya sebagai kadang-kadang kita ni tengok kes-kes tau. Kadang-kadang banyaklah kes kadang-kadang daripada kawan-kawan sendiri kan. Kita tengok serius lah mahkamah perintahkan 300 je. Anak 5 orang nak kena sekolah. Kita sendiri meletakkan macam cukup ke? Faham tak? Jadi kan, kita tak melalui kan. Kita minta dijauhkan lah melalui benda-benda macam tu kan. Jadinya kita rasa macam adakah ini yang memang sepatutnya. Tapi kalau kata
mahkamah telah perintahkan, kita tak boleh mengingkarinya lah, Bin. Sebenarnya mahkamah akan lihat lah. Dia biasanya bila dia nak buat pembahagian, nak buat keputusan untuk berapa portion tadi, perlu buktikan berapa gaji suami, mampu ke tak mampu. Takkanlah kita nak minta dia RM500, gaji dia RM1,500 contoh. So mahkamah yang akan consider perkara-perkara tersebut. Tapi tak semua lelaki tuan-tuan dan puan. Sebab ada je macam kes-kes yang lain kan. Kita tengok Chef Wan kan. Tengok dia dah bercerai pun dia masih dia bercerai, lagi dia sara bekas isteri dia sampai isteri dia meninggal lah. Ini yang contoh kita yang baik mahukan, lah. Bil. Macam aku lah tu, lebih kurang. InsyaAllah, amin kan. Bagi isteri Nabil yang sedang melihat video ini, abang sayang awak. Jadi sebenarnya kau jangan sebut bini aku kat sini. Okey, aku tak petik lagi. Dia sebenarnya kalau kita ni sebagai manusia, kita sentiasa memahami tanggungjawab, insya-Allah tak ada masalah-masalah ni. Kita masing-masing faham tanggungjawab masing-masing. Luahan seorang suami. Dia takkan ada masalah. Kau macam ada masalah dengan wife kau je. Bukan, dia macam ni. Bila kalau ada masalah cakap. Bukan, kita hidup berumah tangga ni, aku suka berdiskusi. Kan? Nanti wife aku cakap lah, macam kes yang baru Bini ni. kau kat belakang gini tu. Dia bila timbul dia kes, baru-baru ni banyak pula kes cerai kan. Lepas satu. Topik hangat setiap kali breakfast itu lah dia. So jadi dokumen untuk harta sepencarian boleh dibuat waktu hidup, dan laksanakan selepas meninggal pun boleh. Datang je jumpa berguam, bagi tahu saya nak buat agreement untuk perjanjian harta sepencarian. Boleh dibuat. Habis dah Jadi Bil. mudah lah kan. Patutnya puan tak payah meninggal cakap pun, benda ni. Kenapa cakap benda tak penting? Luar topik ni. Tak payah. Okey, kita tutup. So sangat menarik topik kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita biarkan boleh sampai pukul 12 malam ni. Betul. Sampai Banyak 1 pagi ni. Sampai 1 Silat-silat pagi. sambung main bola ni. Jadi hari ini sangat-sangat memberikan satu info-info yang banyak yang aku sendiri tak tahu. Kan banyak terms juga dan sebagainya. Jadi sebelum kita berakhir, Puan Safia, boleh tak kita bagi satu nasihat kepada kita punya penonton-penonton ni? Ya, betul. Dan ataupun Yang tengah bertelagah ke mana tahu kan? satu nasihat ataupun cara dan langkah-langkah untuk kita mengelakkan daripada benda ni jadi susah. Saya rasa saya dah kupaskan sebelum ni. So yang pertama sekali dari segi documentation. So pastikan anda semua kumpulkan segala dokumentasi berkaitan dengan hartanah, harta-harta sebagai contoh tanah, rumah, pinjaman, simpanan dan sebagainya, masukkan dalam satu folder so that bila berlaku kematian waris-waris mudah untuk mencari dokumen tersebut. Itu yang pertama. So yang kedua berkenaan dengan pertikaian. So jadi untuk elakkan sebarang pertikaian, so saya sarankan anda semua buatlah dokumen wasiat ataupun hibah. So sekiranya ada wasiat dan hibah tadi, so maksudnya kita mengelakkan pertikaian sesama ahli keluarga tadi. So yang ketiga, bila tidak ada wasiat atau hibah, so maka ikutlah hukum faraid yang telah ditetapkan oleh syarak. So kita kena menghormati hukum tadi. Dan yang keempat, kita mohon percepatkan proses pusaka tadi untuk mengelakkan kematian berlapis. So segerakan dan mudahkan urusan, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita semua. Nak mudah lagi boleh lantik. Mudah lagi boleh lantik MN Associate. Sebagai ejen yang berdaftar untuk menguruskan harta pusakaan. Dan kita boleh juga kan menggunakan khidmat peguam daripada Nik Safia Nik Safia Enco. Yes. Okey. Sesi yang sangat menarik. Terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita hari ini. Terima kasih atas perkongsian daripada Puan Safia, daripada Nik Safia Co. Jadi terima kasih kepada anda semua. Ingat kita hari ini hidup tak semestinya hidup sampai bila-bila, Ben. Betul, kita hidup seketika. Satu hari kita akan meninggal dunia. Betul. Input-input hari ini insya-Allah kita ambil untuk kita punya ilmu akan datang. Ilmu ilmu-ilmu gitulah, kan? Betul. Dan yang kita dah hari ini belajar. Kita amalkan dan sampaikan juga. Betul. kepada orang. Kita sebar-sebarkan dan kita sampaikan supaya sebenarnya ilmu kalau kita belajar kita tidak sampaikan, satu tidak amal. Kan? Kalau kita belajar saja kita tak amal, tu satu masalah lah. Betul. Lagi satu, kalau kita belajar ilmu tu kita amalkan dah bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi, kita sharekan kepada orang lain. Betul. Maksud kita ajarkan kepada kawan-kawan kita. Ini puan ajar ni pahala mengalir. Yes, kepada sahabat-sahabat kita. Betul. Kan? Sebab
Kalau ilmu tidak dikeluarkan ni macam air yang bertakung lah. Dia jadi air busuk lah. Sebab lama-lama air tu bertakung, dia jadi busuk lah. Kena keluarkan dia. Kena lempahkan dia untuk memberi manfaat kepada orang ramai. Betul. Dan inilah juga Borak Santai Show punya objektif, untuk kita buat sesi santai, bual bicara macam ni, untuk kita bagi knowledge. Dan yang paling penting adalah ilmu yang bermanfaat ni bukan di dunia je kita boleh bawa. Kita boleh bawa sampai ke akhirat nanti. Sebab ada beberapa perkara je yang kita boleh buat sampai mati. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Selain daripada sedekah jariah dan doa daripada anak yang soleh dan soleha. Kau bab agama ni kau selalu Aku kalau bab agama, aku ke depan biasanya. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana sudi bersama kami di Borak Santai Show 2.0 yang dikuasakan oleh MN Associate Sinar Berhad, Syarikat Penaju Hartanah Bumi Putra, menilai, mengurus dan menjual hartanah di seluruh negara. Ingat property, ingat MNRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi di episod akan datang.